Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kehangatan dan kepanasan, ya, isu Muhyiddin yang bersikap biadab dan terkini beliau mengatakan beliau tidak bersalah, menegaskan apa yang dikatakannya itu tidak melanggar undang-undang dan sebagainya. Jadi sekali lagi hari ini sahabat semua, satu lagi laporan polis terhadap Muhyiddin, ya, yang terus digerakkan dan mereka melakukan tindakan segera, ya, dibuat terhadap Presiden Parti Bersatu, pengerusi Perikatan Nasional. Dan juga dalam seketika ini juga kita melihat PAS terus mendiamkan diri. Adakah PAS setuju dengan apa yang dilakukan ataupun kenyataan Muhyiddin Yassin ini yang seolah-olah mempertikaikan dan juga bersikap biadab terhadap Sultan Pahang. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar apakah kenyataan dan ucapan beberapa pemimpin daripada UMNO di Pekan Pahang ini terhadap selepas ya mereka membuat satu laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Daulat Bangku! Bangku! Daulat Bangku! Bangku! Daulat Bangku! Bangku! Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama-sama dengan seluruh ahli jawatankuasa UMNO bahagian Pekan dan ahli-ahli parti UMNO bahagian Pekan, kita telah membuat satu laporan polis berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ceramah Pilihan Raya Kecil telah Dewan Undangan Negeri Dun Nunggil pada 14/8/2024 yang lalu. Dan kita di sini di UMNO bahagian Pekan merasa amat kecewa, ya, dan tersentuh dan merasa amat tak berpuas hati lah dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, yang telah menyentuh kewibawaan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, iaitu Sultan Abdullah Bayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika Baginda menjadi Yang Tuan Agong yang ke-16. Dan kenyataan itu telah mempersoalkan kredibiliti institusi diraja dengan menyatakan ke bawah duli Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang ke-16 telah gagal untuk menghormati peruntukan yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Dan ini adalah jelas bersifat memfitnah dan menghasut, serta yang pentingnya adalah menyentuh isu 3R, ke race, religion and royalty, atau kaum, agama dan raja. Dan saya selaku Ketua UMNO bahagian Pekan merasakan berkenaan dengan isu 3R ni sudah sewajarnya perkara ini tidak diterik oleh mana-mana sekalipun public figure, ya, dalam negara kita, walaupun untuk dalam ceramah pilihan raya, walaupun kita berhasrat untuk mencapai kemenangan, tetapi kita telah jelas bahawa kita tidak boleh menyentuh perkara yang berkaitan 3R, apatah lagi mewujudkan fitnah-fitnah yang merupakan yang tidak betul sama sekali, yang telah begitu menjejaskan kredibiliti institusi diraja. Dan ini kalau kita biarkan berlaku pada masa akan datang, sudah tentu akan membawa lebih banyak lagi keburukan kepada negara kita dan cara kita berkempen, khususnya dalam pilihan raya. Sebagai seorang yang bekas kepada kepimpinan tertinggi negara, kenyataan seperti ini adalah sangat tidak wajar dan tidak harus keluar daripada mulut yang dizahirkan oleh beliau sendiri. Dan beliau yang telah berpengalaman luas dalam bidang politik dan pentadbiran sepatutnya menunjukkan sifat-sifat peribadi yang berhemah tinggi dan bersikap profesional apabila turun berkempen di mana-mana kawasan pilihan raya. Maka pada hari ini, pada 18 bulan 8 2024, kita semua telah datang untuk membuat satu laporan polis di Balai Polis Pekan bagi menuntut supaya satu perbuatan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini perlu disiasat dengan segera dan seterusnya dikenakan tindakan yang sewajarnya dalam memastikan agar perkara dua dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja
dan negara akan sentiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya. Saya juga menuntut agar perkara ini dapat diambil tindakan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan supaya ia tidak akan berulang lagi dan beri contoh kepada pihak-pihak lain agar ia tidak berulang lagi pada masa akan datang. Itu dia antara kenyataan terkini ya daripada UMNO bahagian pekan ya, selepas mereka membuat satu laporan polis membabitkan siapa lagi kalau bukan Abakau yang bersikap biadab ya, apabila memberi kenyataan, beliau pula cuba mempertahankan kenyataannya itu tidak benar, semuanya penuh fakta dan sebagainya. Jadi apa yang berada di dalam kepala otak ya Abakau ini, sahabat-sahabat semua, masih cuba mempertahankan benang yang basah ya, masih cuba mempertahankan apa yang beliau katakan itu berfakta. Dan sebenarnya begitu terdesakkah beliau menjadi Perdana Menteri? Begitu terdesakkah beliau mahu memimpin negara ini, sedangkan ketika menjadi Perdana Menteri rosak kerajaan kita ini di bawah pentadbiran mereka. Stakau sana sini, projek Janawi Bawa sekarang ini menjadi satu projek yang begitu hebat. Beliau sendiri didakwa, pemimpin-pemimpin mereka, dan macam-macam lagi jenayah ya, macam-macam lagi penyakawan dan sebagainya yang terlonde ya satu demi satu. Bayangkan kalau mereka menjadi kerajaan lagi dalam masa 5 tahun, saya pun tak boleh bayangkan apa yang akan berlaku. Tapi berbeza dengan kerajaan hari ini, sahabat-sahabat semua, sehingga hari ini ya Facebook, social media dihujani ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kita dan juga kerajaan perpaduan. Seorang pemuda mengatakan kerajaan hari ini adalah super, terbaik, mantap. Itu antara kenyataan beliau. Jadi apakah kenyataan itu? Kenapa beliau mengatakan kerajaan hari ini begitu terbaik? Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini. Usaha kerajaan untuk menaikkan gaji penjawat awam pada 16 Ogos lalu nampaknya menerima pujian daripada pelbagai pihak, termasuklah platform alam maya di TikTok. Seorang pempengaruh TikTok dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin lama semakin super. Katanya, perumpamaan super ini sebagai merujuk kepada inisiatif terbaru pihak kerajaan, yaitu menaikkan kadar gaji penjawat awam di negara ini. Dan makin lama makin super lah katanya. Penjawat awam dapat kenaikan gaji sehingga 42.7%, dan ini akan memberikan perkhidmatan yang baik dan berkualiti. Ini karena siapa yang tak perform tak akan dinaikkan gaji, maka rakyat akan mendapat perkhidmatan yang lebih baik, cekap dan amanah katanya di media sosial. Malahan menurut pemuda itu, duit negara juga dapat dijimatkan setiap bulan kerana semua pejabat kerajaan di luar akan disatukan di bawah satu bumbung. Yang paling penting guys, katanya pelaksanaan pemberian pelarasan gaji ini dilaksanakan pada 1 Disember tahun ini, tahun 2024. Manakala fasa kedua pada pada 1 Januari 2026. Hui, naik gajilah penjawat awam, puji lelaki ini. Jadi semalam portal ini melaporkan bahawa rata-rata penjawat awam dan warga maya menyifatkan pengumuman berkaitan dengan kenaikan gaji itu pastinya sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di negara ini. Salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM, iaitu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA, yang menzahirkan isi hati mereka kepada Anwar. Mereka berkata, Alhamdulillah, terima kasih kepada PMX di atas pengumuman yang baik ini. Tahniah juga kepada seluruh penjawat awam di Malaysia, katanya. Terima kasih kepada PMX di atas pemberian SSPA pada tahun ini. Ya, katanya lagi, terima kasih banyak-banyak kerana memahami denyut nadi penjawat awam. Demikian antara ucapan daripada kaki tangan MADA di media sosial hari ini. Terbaik. Jadi inilah sahabat semua, kebaikan dan apa yang sedang diusahakan dilakukan oleh kerajaan hari ini. Sebaik manapun ya, bagi walaun-walauntit, lebay-lebay, ular-mak, ustad-ustad, pemimpin-pemimpin, ahli parlimen PAS, pembangkang Perikatan Nasional Bersatu Gelakan, mereka pastinya akan mengatakan semua ini tidak benar. Mereka akan pastinya mencari isu untuk mengatakan semua ini tidak baik, kerajaan ini itu dan sebagainya. Kerana apa sahabat semua, hari ini mereka semakin terdesak. Pada hemat saya, mereka semakin takut dengan pentadbiran kerajaan perpaduan hari ini di bawah
yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka semakin takut kerajaan ini akan semakin mengukuh, kerajaan ini akan semakin hebat, ekonomi negara kita dipulihkan, hutang dikurangkan dan banyak lagi. Kerana jika semua itu berlaku, keyakinan rakyat kepada kerajaan ini tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Dan kerana itu mereka semakin takut untuk menghadapi kerajaan ini pada PRU yang akan datang. Kerana apa? Kerana kita boleh lihat mereka sebagai pembangkang tidak lain tidak bukan hanya memainkan isu bangsa agama, dan sekarang ini panas berkaitan dengan isu pengurusi mereka sendiri ya, yang dianggap sebagai biadab dan juga seakan-akan mempertikaikan perlantikan Perdana Menteri kita. Mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong memang satu yang amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Inikah namanya pemimpin yang katanya memperjuangkan agama, bangsa dan apa semua? Bagi saya apa yang mereka perjuangkan adalah kuasa semata-mata, wang ringgit semata-mata, sahabat-sahabat semua. Dan bagi saya juga, bagi pandangan saya, ya, mereka ini tidak lain tidak bukan adalah politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya, sahabat semua. Adakah anda setuju? Anda boleh berikan komen atau pandangan anda di dalam ruangan komen. Bagaimana dengan engkau, walaun-walauntit? Kalau panas, berikan komen juga. Berikan bukti dan fakta. Kenapa ya pembangkang hari ini pembangkang yang terbaik? Apakah sumbangan kerajaan-kerajaan di bawah pimpinan PAS? Bagaimanakah PAS membantu rakyat? Berikan sumbangan semua itu. Berikan fakta. Ya, sebesar mana gaji Menteri Besar Terengganu ataupun Kelantan, kerajaan-kerajaan di bawah pentadbiran PAS ini, dan sebesar manakah KDNK yang mereka dapat? Adakah mereka boleh hidup sendirian tanpa mengharapkan wang ehsan, bantuan daripada kerajaan persekutuan? Berikan fakta anda, wahai walaun-walauntit semua. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.